Assalamualaikum semua, dan di dalam tutorial ini kita akan mempelajari bagaimana cara-cara untuk membina sebuah kabinet dapur seperti yang dipaparkan di dalam skrin ni. So kabinet dapur ni kalau kita nak ukur measurement dia kat sini, panjang dia, kita hanya perlu type DLI di dalam AutoCAD kita dan tekan enter, dan kita hanya perlu klik dari hujung objek ni ke hujung objek ni untuk kita tengok dia punya ukuran. Okey. So tadi memang I ada tukar ke top view dululah. Okey. Dan bila I nak keluarkan ukuran dia ataupun dimension dia, I memang ada tekan DLI. Lepas tu I tekan enter. I klik hujung ke hujung sini. So pada asasnya kita nak buatlah satu kabinet dapur yang simple macam ni. Okey, untuk asas AutoCAD 3D ni, yang pertama-tama yang kita perlu tahu, kita seharusnya menggunakan setting workspace 3D modeling, yang kita boleh klik dekat bahagian bawah panel AutoCAD ni, di bawah ni, klik sini dan pilih AutoCAD 3D modeling. Okey, untuk kita mendapatkan kesemua button-button 3D yang disusun di atas panel ni. So kita akan nampaklah macam button-button macam box, cylinder, cone, extrude button, okay, and many more buttons 3D, okay, yang disusun khas untuk kita buat 3D modeling. Dan kita juga boleh tukar view kita dengan kita klik bahagian button di sini. Kita boleh pilih top view, kita boleh pilih SE, isometric view. Okay, kita juga boleh launch ataupun kita boleh mulakan satu command 3D orbit. Kita boleh type 3DO saja. Okay, dan kita akan tekan enter dan kita boleh orbit dia juga kat sini. Okay, kalau kita dah nak cancel command tu, kita boleh tekan escape. Okay, kalau kita nak tengok dia punya measurement ataupun dimension, kita pun boleh select objek tu dan kita boleh klik kanan di bahagian luar dan pilih properties, dan kita boleh tengok measurement dia dari segi panjang dia, length, width as in dia punya lebar, dan juga dia punya ketebalan, height. Okay, so I akan membina semula kabinet dapur ni berdasarkan kabinet dapur yang I dah bina tadi. Okey, so kita boleh tengok panjang dia memang 1,500, lebar dia 500 dan ketinggian dia 50 untuk tapak kabinet dapur ni. Okey, so I akan mulakan dengan command box. Okey, so I pilih dulu SE isometric kat sini, dapatkan view SE isometric betul. Lepas tu I akan type command box, box, enter. So I akan lukis lebih kurang dulu. Lukis lebih kurang dulu. Lepas tu kalau I nak masukkan properties dia seperti di dalam box ni. Okey, 1,500, 500 dengan 50. I akan select dulu box ni, dan I akan klik kanan di bahagian luar box tu dan I akan pilih properties. Dan length tu I akan ikut ukuran dimension tadi, 1,500 untuk length. Width dia I akan ambil 500, height dia 20. Okey, so kita cuba nak ikut objek yang sebelah ni lah. Okey, 1,500, 500, 50. Lepas tu kita nak buat yang bahagian tepi dia pula. Bahagian tepi dia ni I pun boleh tengok dimension dia dengan melihat box properties pada bahagian box ni. So dia punya length dia memang 20, dia punya width dia 500 dan dia punya ketinggian height dia 700 mm. Okey, 700 mm. Tapi cara nak buat box ni, kita kena lukis dia lebih kurang dulu. Lebih kurang dulu. Maksudnya bila I type box enter, I klik dan I klik kat bahagian sini, I cuba nak lukis dia lebih kurang dulu. I cuba nak lukis dia lebih kurang dulu. Baru I akan select dia, klik kanan properties dan I akan masukkan length dia 20 ikut tadilah.
width dia 500 dan height dia 700, ketinggian kabinet tu lah. Okay, dan I akan cuba nak move kan box yang I dah banner ni tadi. I akan cuba nak move kan dia ke CC, kitchen cabinet ni. So I akan type move, M, enter. I select dulu, lepas tu I tekan enter. Lepas tu I akan letak mouse I kat hujung di sini sebagai base point I. Okay, I klik di hujung sini. Dan displacement point I akan klik somewhere here. Okay, so I akan copy box yang I dah buat bahagian tepi ni, akan copy dia ke belah sini pula, ke belah sana, sebelah sana pula. So kalau nak move ni, yang senangnya kita type je lah M, enter. M, enter, kira shortcut dia lah, M, enter. Lepas tu I select box ni, I tekan enter, I klik base point. I cuba nak pilih base point dia sebelah sini, sebelah dalam. Okay, this is the base point. Klik. Lepas tu I akan alihkan dia sampailah ke hujung kabinet dapur sini, kat sini. Okay, tu kira move. Okay, sekarang ni kalau I nak undo, I type U, enter. Kalau I nak copy dia, I type CO, enter. CO, enter. CO, enter tu macam dia punya shortcut untuk copy. So I tekan enter, I klik objek ni, I tekan enter. Tetapi base point tu, bila command kat bawah tu, dia tanya klik base point. So I klik dekat sini. Okay, dan I akan alihkan dia sampailah sini. Klik. Lepas tu kalau I nak cancel dia, I akan tekan escape. Macam tu. So katakanlah I cuba buka kabinet ni, I nak tengok dia punya dalaman dia. So I akan rotate dulu, type RO, enter. Okay, select, enter. Lepas tu I cuba pilih satu base point, katakan kat hujung ni sini. Okay, dan cuba nak rotate lah, sebab sebenarnya I nak buka dia. I nak buka dia, nak tengok dalaman dia dulu. Kejap I type RO, enter. I select box ni dan handle dia juga, enter. Dan tetapi I pilih base point I dekat bahagian point situ, klik. Dan I akan rotate dia, so boleh tengok lah sedikit sebanyak bahagian dalaman dia tu kan. Okay, so I nak buat dia punya kira rak-rak dalaman dia sebenarnya. So I select box ni, tengok measurement dia dulu. Okay, I klik kanan, properties. Okay, so I boleh tengok dia punya measurement dia 500. Dia punya width dia kat sini 480. Dia punya height 20. Height dia kat sini 20. So 500, 480, 20. Okay, so I akan buat dulu lebih kurang. I type BOX, enter. Klik, buat dulu lebih kurang. Okay, I select ni, I klik kanan, properties. Okay, dia punya length tadi I ambil 500. Dia punya width tadi I ambil 480. Dia punya height tadi kita boleh ambil 20. Okay, kita boleh masukkan ukuran dimension kita untuk box kita. Okay, so sekarang ni I nak letakkan sebenarnya board ni untuk rak dia tu, okay, pada satu ukuran, pada satu line reference macam ni. So kita memang nak kena draw line reference tu. Okay, so kita akan tukar visual style kita dari conceptual ke wireframe, sebab kita nak melukis satu garisan rujukan untuk kita meletakkan box yang rak tu. Lepas tu kita klik line. Okay, kita klik kat hujung ni. Okay, kita polar track dan kita type 300, enter. So I sedang melukis satu garisan rujukan lah, supaya I nak meletakkan box yang untuk rak tu kepada ke atas line tersebut. Okay, senangnya kalau kita nak buat line tu tadi, kalau nak ikut dia punya shortcut command dia, senangnya kita type L, enter lah. L, enter. Lepas tu kita klik dekat ujung ni, kita polar track dulu dan kita akan masukkan ukuran 300. Dan kita boleh tengok masa kita nak buat lah lukis-lukis macam kita nak berlukisan garisan rujukan ni, sepatutnya kita akan pilih 2D wireframe. Selalunya kalau kita nak mula melukis apa-apa, kita akan pilih 2D wireframe. Kalau kita nak tengok dengan lebih jelas, baru kita akan tukar kembali ke conceptual. Tapi I nak maintain guna 2D wireframe. Okay, sebab I nak tengok betul-betul lining dia tu. So I akan move
Sekarang I akan move. So I akan type M, enter. I select dulu objek ni. Lepas tu I tekan enter. Lepas tu command kat bawah tu, dia akan suruh klik base point. So I akan pilih point ni sebagai base point I. Okay, klik. Dan I akan cuba letakkan rak box tu dekat sini. Nampak? So dah nak jadilah kita punya kabinet ni kan. Okay, sekarang ni I cuba nak copy board ni pergi ke sebelah sini pula. So I cuba nak copy ke sebelah sana. Okay, so kalau nak copy ni kita akan type CO, enter. CO, I tekan enter. I select board ni, box tu, enter. Lepas dah select tu, tekan enter. Lepas tu I akan cuba nak pilih base point I belah sini. Okay, belah sini. Klik kat sini. Katakanlah I pilih sini, klik, dan I akan letak dia di sini. Macam tu. So yang box ni tadi pula I pun boleh copy lagi. I type CO, enter. I select box ni, enter. I pilih base point I kat sini. Dan I cuba nak letakkan dia di sini. Okay, so ada dapat 2. Okay, ada dapat 2 dah. Dapat 2 kat sini. Yang kat belah sini pula I akan copy. I type CO. Senang ni kalau kita nak copy, kita akan type CO, enter. Select objek ni, tekan enter. Dan pemilihan base point tu kena tepat lah. Selalunya kita kena depend on kita punya object snap kalau kita nak copy tu. So base point tu I klik kat situ, dan displacement point tu akan klik kat sini. So dia punya movement tu, pergerakan dia akan lebih tepat. Okay, dan I akan for the top of the cabinet ataupun di bahagian atas kabinet tu, the top dia punya table top tu, so I akan copy daripada tapak tu sendiri. So I akan type CO, enter, shortcut dia, enter. Lepas tu select lah kat bawah tu, I tekan enter. Lepas tu kat base point tu I letak kat sini. Base point tu I klik kat situ. Seeloknya I pilih yang bawah, yang kat bawah tu. Kan point, bukan kat atas ni, kat bawah ni. So pilih yang kat bawah tu, I klik kat situ, dan I akan cuba nak copy dan letakkan dia di atas ni. So I dah dapat dah dia punya table top tu. So kalau I nak pusing, I boleh type 3DO pun boleh. Kalau nak orbit ni, enter, dan click and drag. Click and drag macam ni. Nak type 3DO boleh, ataupun you pun boleh tekan dan tahan shift button or shift key from your keyboard. Tekan dan tahan shift button or shift key from your keyboard, dan tekan dan tahan mouse scroll button from your mouse, and slightly drag the mouse scroll button. Kalau you tekan dan tahan shift key, dan juga tekan dan tahan roda pada mouse you, dan gerakkan mouse serentak, you dapat orbitkan dia secara shortcut key lah. Shortcut key dia ialah nak orbit tu macam mana, kita tekan dan tahan shift key, okay, pada keyboard kita. Kita tekan dan tahan shift key pada keyboard kita, dan kita tekan dan tahan roda pada mouse kita, dan gerakkan mouse, kita akan orbitkan dia secara shortcut key. Tapi kalau kita tak suka cara ni, kita pun boleh guna yang 3DO tu pun boleh juga. 3DO enter, kita klik drag, dia pun boleh juga jadi macam gini kan. Boleh juga orbit-orbit dia pusing-pusing macam gini kan. Kalau dah pusing tu, rasa macam dah okey tu, tekanlah escape kan. Okey, sekarang ni I akan cuba nak buat box tu. So I nak tutup dia kan. Type box, BOX, enter dulu. Nanti cuba buat dia lebih kurang dulu. Okey. So kita yang ukuran tu kita boleh masukkan dekat dia punya properties. Select, klik kanan properties. Kita boleh masukkan lagi dia punya length tu. Kita masukkan 1,500. Dia punya tinggi tu kita tahu tadi memang 700.
720 lah, sebabnya kita dah tambah tabletop tadi, so dia jadi 720 I think lah. Okay, and dia punya width tadi is 500. No, it's actually width is actually 20. Okay, sebab dia punya width tu reflect pada ketebalan box tu sendiri. Dan you cuba move dia dulu. Okay, cuba move dia dulu, tekan M enter. Okay, move dia dulu, cuba letakkan dia di sini. Tengok dia masuk okey tak? So kepatutnya dia dah masuk sini. Ini kira dah terlebih. So I select ni, I klik kanan, I pergi ke properties dan I kurangkan dia punya ni. Ini jadi tadi 720 ni kat sini. Okey, tak apa, I kurangkan dia 700 sebab ni dia macam terlebih kan. 700 sini. Okey, dia punya length tu tadi I cuba buat dia satu. Sebab dia 20 campur 20 belah kiri campur 20 belah kanan dah 40. Dia kena tolak 40 ni. So dia jadi 1460. Okey, untuk dapat dia punya ukuran yang tepat. Tapi lepas you dah dapat tu, you kena move balik. Kena type M enter, select enter, kena betul-betul pilih base point dia dan move dia betul-betul kat sini. So you boleh tengok memang tepat ending dia memang tepat, nampak? Okey, itu yang guna AutoCAD tu sebab dia mempunyai ketepatan yang sangat tinggi. Okey, so I orbit dia dulu, I tekan dan tahan shift key I tekan dan tahan shift key I tekan roda pada mouse I tekan dan tahan dan roda pada mouse I, dan I move my mouse and I can 3D orbit. Okay, tapi kalau you tak biasa guna shortcut key ni, you pun boleh type 3DO. Tak ada masalah sebenarnya. Kita pun boleh guna 3DO pun boleh juga. Tak ada masalah kat situ. Okay, itu satu. Kita dah pun buat dia punya rak-rak tu semua kan. Sekarang kita nak buat dia punya pintu dia. Kita nak buat pintu dia. Okay, sekarang ni kita sebenarnya kita ni nak tengok tapak dekat sini, ketinggian dia ada lebih tinggi sikit. So I boleh check boleh check tapak dekat ni. So I select board tu, I klik kanan properties, dan I boleh tengok ketinggian dia 50. Dia tinggi sikit daripada yang atas ni. Okay, yang atas ni sebenarnya 20, height dia 20 kan. Kalau yang untuk tapak kabinet ni dia tinggi sikit untuk design ni lah. So kita kena select yang kat tapak ni, box yang kat tapak ni, kita kena klik kanan, pilih properties, dan kita akan tukar height dia kepada 50. Jadi dia tinggi lah. Dia tinggi tapi dia makan ke dalam. Nampak dia makan ke dalam. You kena tolak dia keluar. Tu yang kena type M enter tu. Select enter dan kita kena pilih base point dekat sini. Klik kat sini sampai dekat sini. Klik kat situ sebagai displacement point. So dapatlah tapak dia. So tinggallah kita nak lukis dia punya pintu dia. Okay, itu nak lukis pintu dia. Sebenarnya yang kita kena faham kat sini tentang paksi X, paksi Y dan paksi Z. Nampak tak? Dekat hujung bawah sekali ni, dekat mouse I ni. Okey, kita boleh tengok dekat bahagian mouse I ni. Okey, I menunjukkan paksi X, paksi Y, paksi Z. Yang di dalam AutoCAD kita panggil benda ni sebagai UCS. Dan UCS yang merujuk kepada paksi X, paksi Y dan paksi Z ni, dia sebenarnya boleh berubah-ubah. Kita boleh ubahkan arah paksi X, paksi Y, paksi Z kita tu. Semasa kita design technical drawing kita menggunakan AutoCAD 3D modeling, kita boleh mengubah atau menukarkan paksi X, paksi Y, paksi Z kita, arah dia tu kita boleh ubah. Okay, so macam kita bincangkan tadi, nama dia ialah UCS. Yang kita kena faham, paksi X dan paksi Y merupakan kita punya satah bekerja ataupun the work plane. Okay, so your XY plane is actually your work plane. Okay, paksi X dan paksi Y kita lah merujuk kepada
satah kita bekerja. Jadi kalau I betul nak lukis box betul-betul dekat bahagian pintu ni, I mestilah menukar I punya arah paksi X, paksi Y, paksi Z I tu. Ataupun I kena tukar UCS I. Ingat, UCS tu adalah sebuah command yang boleh menukar arah paksi X, Y dan Z. Dan paksi X dan Y itu sendiri merupakan the work plane, ataupun satah XY itu adalah satah untuk kita bekerja, yang juga merujuk kepada tapak sesebuah objek 3D. So kalau kita nak tukar, sekarang kita tengok X and Y, Z dia macam tu kan. So kalau I katakanlah contohlah, kalau I lukis box, so tapak box I ni akan jatuh pada paksi X, paksi Y. Nampak macam tu. Kalau I lukis satu silinder, tapak silinder tu akan jatuh pada paksi X dan paksi Y tu. Tapi X, Y, Z ni boleh bertukar dengan command UCS. Kalau I type UCS enter, I klik satu point ni sebagai I punya origin, I klik satu point ni sebagai arah paksi X I klik satu point ni sebagai arah paksi Y I, nanti X, Y I akan match ataupun akan berada pada permukaan pintu tu. Menyebabkan kalau I nak lukis sebuah silinder I akan jadi macam ni. Tapak silinder I akan mengikut paksi X, paksi Y. Kalau I cuba nak lukis satu piramid, dan piramid tu juga akan mengikut paksi X dan paksi Y tu. Nampak tapak dia berubah. So paksi X dan Y tu merujuk kepada tapak sesebuah objek 3D. Okey, sebabkannya I nak lukis pintu di sini, tu yang I kena tukar paksi X, paksi Y tu supaya dia match pada permukaan pintu tu. Tu yang I cuba nak tukar lah. Okey, I delete dulu. Okey, kalau you nak reset balik UCS you, boleh. Kita boleh reset balik UCS kita. Kita akan klik view kita kat sini, kat top. Okey, dan kita akan tukar view kita kembali kat sini ke SE isometric view. So maka paksi X, paksi Z, Y, paksi Z kita dah pun reset. Tapi andai katalah kita nak tukar balik supaya paksi X dan Y kita menghadap ataupun match pada permukaan pintu ni, kita type je UCS enter. Okey, kita type UCS enter. Nanti komputer kat bawah command tu akan tanya klik origin. So kita cuba nak klik dekat bahagian sini. Okey, bahagian mana-mana kat pintu tu klik. Kalau paksi X kita tu, kita cuba pilih mana-mana point di sini. Dia pilih mana-mana point di sini untuk paksi Y kita. So kita boleh tengok sekarang paksi X dan Y kita betul-betul pada permukaan pintu yang kita nak lukis tu. Okey, so sekarang kita akan type command box. Kita type box juga, box enter. Kita cuba nak lukis dia daripada sini. Okey, sehinggalah sini, sehinggalah hujung ni. Kita cuba letaklah sedikit height sikit, buat dia lebih kurang. Select, klik kanan properties, dan kita cuba nak setting dia punya height dia sebagai 50. Katakanlah ketebalan dia standard 50, dan kita cuba nak pilih warna hijau, katakan sebagai warna untuk pintu tu. Okey, kita pun akan cuba nak lukis dekat bahagian sini pula. Okey, kita pun type box enter. Kita klik kat hujung sini. Okey, ke hujung point ni. Okey, klik. Dan kita akan type height dia sebagai 50. Kita pun boleh terus type dekat masa kita tengah lukis tu. So kita boleh select ni, kita boleh klik kanan properties, kita boleh masuk, kita boleh pastikan betul-betul tak height kita 50, betul-betul tak tepat ke tidak. Kita boleh pastikan pada bahagian properties ni. So sekarang kita nak lukis pula pintu dekat sini, tapi kat sini dia ada macam rak. Dia ada macam rak kat sini kan. Ni kalau I tukar, kalau I nak tengok lah dia punya measurement dia, I kena tolak keluar sikit rak tu. So I enter dulu. Okay, I cuba nak tolak rak ni keluar sikit. Sekejap enter, select rak tu, select handle ni, enter. I tolak dia keluar sikit, macam ni. Okay, so dia dah memang kat luar kat situ. Aku nak tengok dalaman ni juga. Okay, aku nak tengok dalaman ni juga. I enter, select. Okay, cuba tengok apa macam mana dia punya kat sini.
Okey, dia memang ada satu board kat situ, tapi kita nak tengok ketinggian dia, kita nak tengok reference dia, referencing dia. So daripada bawah ke atas ni, tinggi dia dalam 500. 500. Okey, daripada bawah ke atas. So I akan tukar ke conceptual kat sini. So I akan pergi ke wireframe balik. Okey, so I kena lukis satu line reference kat sini. Tadi kita boleh tengok line dia punya distance kat sini tadi 500 mm. 500 mm tadi kat sini kan. So kita nak lukis dulu. Kita type L enter. Okey, kita nak lukis garisan rujukan tu. L enter, kita klik kat sini, klik polar track ke atas ni, type 500. Enter. So kita dah pasang satu line rujukan kat situ. Kita dah pasang satu line rujukan kat situ. Yang board ni kita nak bawa dia pergi sana. Tu sebenarnya. Tu yang kena ada satu benda hinggap kat situ. Tu yang kita perlukan satu garisan rujukan, sebab nak hinggapkan box yang kita nak move tu. Kita type M enter kat sini, select enter. Kita akan klik base point kita. Pemilihan base point tu sangat penting. Dia kena tengok pada keadaan. So keadaan ni eloknya I pilih yang ni. Tapi bukan move sebenarnya, copy. CO enter, select enter, I pilih ni dan I pilihlah hujung sini. Kan, nampak? Kat hujung lain ni, nampak? Escape. Dan kalau nak tengok betul-betul, kita akan pilih visual style conceptual, baru kita dapat tengok betul-betul. Okey, kita dah dapat dah. Dah dapat kat sini. So sekarang kita boleh buat dia punya pintu dia kat situ. Tu boleh pakai box juga tu. So kita type BOX enter. Type dulu BOX enter. Daripada sini klik kat sini sampailah kat hujung sini. Dia sebenarnya kat sini dia tak boleh hinggap kat dalam tu. So I hinggap dekat luar dulu, tak apa. Okay, tak apa. Hinggap dulu kat luar dulu. Buat dulu. Select, klik kanan, properties. So I letak height dia 50. Sebab dia dah terlebih kat situ sebenarnya. Sebenarnya tu yang kena buat 480 tu width dia. Sorry bukan width. Tak apa, I undo sekejap. Okay, I select ni. Okay, klik kanan, properties. Tadi 50 tu dah betul lah. Bukan width dia sebenarnya, tapi dia punya length dia. Okay, dia punya length dia. So I ambil kurang 20 lah. So I ambil 460 kat sini. Okay, 460. Nampak? Dia dah kurang. So dia dah kurang tu. Tapi you nak kena tengok tepat ke tidak dia punya perletakan dia tu kan. Ni I ada orbit sikit. Atau tekan M enter, select enter, move dia kat situ untuk mendapatkan movement yang lebih tepat. Okay, lebih tepat. Select, klik kanan, properties, dan cuba tukarkan color dia untuk membezakan pintu ni dengan kabinet tu. So okay, kita nak buat macam rak kat sini kan. Dia ada macam drawer kan kat situ kan. So kita type BOX enter, kita klik kat sini. Kita cuba nak klik kat sini. Kadang-kadang memang tak dapat kan. Kita cuba nak klik sini, tak dapat kan. Kadang-kadang jadi macam tu. Okay, so kita akan, tak apa, kita draw je dulu. Kita draw je lebih kurang dulu. Tengok dia boleh hinggap kat mana. Kat sini. Okay, klik dulu. Select, klik kanan, properties. Kita height dia tu kita tukar kepada 50. Dia punya color tu kita tukar kepada hijau lah. Okay, untuk membezakan dia dengan kabinet tu. Tapi dia kalau ikut betul ni, dia sampai ke hujung. Dia sampai ke hujung sebenarnya. Sampai ke hujung. Maksudnya ini tadi tu tak perlu adjust lah. Okey, tapi benda ni pun boleh tarik juga kat tepi ni. Okey, I akan tunjukkan cara macam mana I tarik mengikut dot biru ni. So I select dulu box ni. I pun boleh tarik dot biru ni. Sampailah ke hujung, nampak? Okey, so I tunjuk you macam mana sekali lagi I boleh adjust balik dia punya panjang dia ataupun dia punya lebar dia menggunakan dot biru. Bila you select tu kan ada keluar macam satu dot warna biru, tapi dia berbentuk anak panah. So benda dot biru berbentuk anak panah tu kita boleh klik sebenarnya. Kita boleh klik dan kita boleh gerakkan ke kanan sikit untuk kita tambah dia punya, kita
ketebalan kat situ. Okay, so kita dah dapat dah. Kita dah dapat. Okay, kita boleh tengok sekarang dekat atas ni sebenarnya dia agak besar sikit. Okay, dia agak besar sikit. So kita boleh select dia kat sini. Kita boleh guna yang dot warna biru tu. Nampak? Dot warna biru tu, klik. So mungkin I nak besarkan dia dalam 100 lagi ke, nak panjangkan dia. Nampak dia memanjang kat situ. Dekat sini pun boleh. I klik kat sini. So I mungkin tarik kat sini, mungkin dalam 150 ke. So I menggunakan yang arrow warna biru tu. So I boleh panjangkan sikit, nampak? Tak 100, ketika nak lebihkan dia ke 100 mm kan. So, mungkin tabletop tu di atas dia besar sikit kan. Select, klik kanan, properties, dan kita akan cuba nak tukar color dia. Kita cuba nak tukar color dia. Okay, so I ambil color yang gelap sikit lah. Okay, sekarang ni I cuba nak buat dia punya bahagian dia punya handle dia. Okay, I cuba nak buat handle dia sekarang. Okay, so I reset dulu I punya UCS. Okay, I nak cuba reset XYZ I dululah. Pergi kat top dulu, I pergi kat SE. Okay, pergi kat SE dulu. Okay, so I nak buat handle dia macam ni. Okay, okay, I akan tukar dulu view I ke left. Okay, akan tukar dulu view I ke left. Okay, tak apa, I delete dulu yang original I buat ni supaya lebih clear. Okay, I dah tukar ke left view sekarang ni, pandangan kiri lah. Okay, sebab I nak lukis dia punya handle tu menggunakan polyline. Okay, menggunakan polyline. Ataupun nak senang, kita akan type shortcut dia. Kita type PL enter. Okay, kita type PL enter dan kita akan klik kat sini. Katakan panjang dia kat sini 100. Okay, 100 panjang sangat. Okay, 100 panjang sangat, I undo balik. 100 panjang sangat, handle je kan. So 50 lah, 50 panjang dekat sini 200. Okay, sini kita ambil 50 juga. Okay, kita ambil 50 juga. Okay, ni kita lukis dia punya laluan dia tu. Laluan handle tu kita lukis dia dekat left tadi. So I akan patah balik ke front pula. Okay, sebab I nak lukis keratan rentas dia. Okay, I nak lukis keratan rentas dia tu menggunakan rectangle. So I akan type REC enter. REC enter. I klik dulu dekat bahagian mana-mana kat sini. Lepas tu I tekan D enter. Okay, lepas tu I type dalam mungkin 50 jugalah. 50 enter, 50 enter. Okay, 50 macam besar sangat. 50 macam besar. Escape dulu. So I type REC enter, I klik dulu. Lepas tu I type D enter, I ambil 20. Kecil sikit kan. Lepas tu 20 enter, klik. Okay, so I dah dapat keratan rentas ni. Okay, so apa yang you perlu buat sekarang ni, you kena sweep kan. Okay, sweepkan keratan rentas ni kepada laluan path ni. Okay, menggunakan sweep command. So kita kena type SWEEP enter. Okay, select keratan rentas tu, tekan enter. Nanti komputer kat bawah, kat command kat bawah tu, dia akan suruh kita select sweep path ataupun klik sweep path. So kita klik. Klik, nampak? Dia jadi macam ni. Kalau orbit dia jadi macam ni, nampak? Okay, so I akan tukarlah color dia pula, nak membezakan dia. Saya tukar color grey lah, macam silver macam tu kan. Okay, so I dah dapat dah handle tu. Dan I akan cuba nak gerakkan handle tu. Dekat top view dulu, I cuba nak gerakkan. Okay, I pilih wireframe sebab nak lebih senang nampak. Saya move dia, cuba nak movekan dia. Okay, kat sini, bagi dia melekat kat sini kan. Lepas tu I tukar view dekat front pula. Okay, so I cuba tukar dia, cuba move dia ke tengah sikit. Cuba move dia ke tengah sikit. Kat sini. Lepas tu I pun copy lah dia. Copy dia sampai lah ke sini. Okay, so dah dapat dah kat situ. So kalau kita nak tengok dekat conceptual, kita boleh tengok dekat SE isometric. Nanti dia jadi macam ni kan. So I pun nak buat juga dekat depan pintu ni dengan ni, dengan drawer ni kan. So I akan pergi kat front view dulu. Okay, I copy satu, type CO enter, I copy satu, bawa dia pergi sini.
Dan I akan rotate. I type RO enter. Kalau nak rotate ni kita type RO enter ni. Select enter dan kita akan cuba nak rotate dia macam ni. Dan kita akan cuba nak move dia lah. Kita nak move dia lah ke location dia tu kan. Kat sini. Lepas tu kita copy dia. CO enter, kita copy dia. Copy dia, bawa dia ke sini. So dapatlah macam ni. Dapatlah jadi macam ni. Nampak? Tapi dia tak, orang kata tak betul-betul melekat kan. So saya pergi kat pandangan kiri dulu. Nampak? I tukar ke pandangan left. Okay, I tukar ke pandangan sisi. Pandangan sisi. So I move dia kat pandangan sisi. Kena move juga ni kan. Sebab dia tak betul-betul kena dekat dia punya tu, pintu tu kan. So I move dia. Nampak I move dia. Sekarang dia dah baru kena kan. Nampak? Okay, so I akan kembali ke top view dan I kembali ke SE isometric. Okay, dan I akan orbit dia sikit. So dah dapat dah kat sini. So dalam kursus AutoCAD 2D dan 3D kita, yang juga merupakan kursus CIDB yang mempunyai pengiktirafan 20 mata CCD. So kita akan belajar lebih kurang macam mana kita nak control UCS command dan macam mana kita nak menggunakan AutoCAD 3D modeling untuk kita memasukkan 3D model kita tu di dalam kita punya layout technical design kita. So di dalam kursus AutoCAD 2D dan 3D ni memang akan belajar mengenai UCS command lah, macam mana nak control UCS command tu, macam kita buat untuk cabinet ni tadi. So kita pun boleh, kalau nak rotate, nak buka pintu dia ni boleh ni. So I select pakai rotate lah. Nampak I dapat buka pintu ni macam ni. Type RO enter. So dalam kursus AutoCAD 2D dan 3D kita ni, kita akan belajar benda ni. Kita akan belajar benda ni. Sebabnya benda ni kita memang kadang-kadang kita memang boleh kontrol, cumanya latihan ni, nak kena buat latihan baru betul-betul dapat tahulah teknik-teknik dia. So di dalam kursus AutoCAD anjuran Vixmatech ni juga mempunyai pengiktirafan 20 mata CCD dari CIDB Malaysia. So kalau you all memang tahu AutoCAD tapi tiada pengiktirafan, so you can definitely get certified with this particular certificate from Vixmatech. Okay, and okay, for the last part, right? Okay, this is the drawer which I have to kena buat satu dia punya bahagian dalaman dia tu. Okay, that's the last thing yang I akan buat. So I akan move dia dulu. Okay, I akan move dia dulu kat sini. Move dia dulu dengan dia punya handle sekali lah. I cuba move kat dia. Kan? Lepas tu I cuba nak buat box kat situ. Cuba box. Sebab kalau I nak lukis kat situ sepatutnya kan, I kena tukar UCS I. So tukar UCS I. Klik kat sini, klik kat sini, klik sini. So XY I dah memang berada betul-betul kat permukaan box ni. So bila I type box ni kan, I memang boleh betul-betul lukis. Kalau I nak lukis betul-betul kat situ memang boleh. Kan, kat sini I nak lukis kat sini tengok. Dia memang, tapi kadang-kadang objek snap dia tu mengganggu. Objek snap dia macam mengganggu kan. So you kena kadang-kadang kena pandai-pandai lari juga daripada objek snap ni. Ni mungkin I ambil lah dalam 480 kan. Lepas tu I copy, cuba copy dia, bawa dia pergi sini sikit. Bawa dia pergi sini sikit kan. So dah dapat dua dah kat situ. Kalau kita tengok kat conceptual, dia macam ni arrangement dia. So dah dapat dah kat situ. So cuma tinggal kita nak tolak dia ke dalam tu, yang boleh pergi dekat top view tu. Okay, dan boleh move dia kembali ke dalam. So boleh ambil wireframe dan betul-betul tengok movement dia. Okay, masuk sampai ke dalam ni. Okay, so kalau I kembali ke conceptual dan I tengok ke SE isometric ni, saya boleh tengok. So dia dah memang masuk kan, nampak?
Dia dah masuk kan. So kalau nak combine kan, sebab kita boleh tengok sekarang ni objek-objek ni dia lain-lain. Dia lain-lain ni. Kadang-kadang kita nak combine kan, kita nak group kan dia. Macam kita nak combine kan dia tu, kita boleh guna union command. Kita boleh type UNI enter. Okey, boleh select box ni, select box ni, enter. Kalau you nak combine, I combine dalaman dia dulu, handle letak lah. Okay, so kalau I pergi kat sini, so bila I select ni, dia memang sekali dalam nanti. So bila I move dia, tengok move dia ni, bawa keluar sekali ke semua yang dalaman tu pun move, nampak? Okay, so semua ni akan dipelajari di dalam kursus AutoCAD 2D dan 3D kami, anjuran Vic Smartech. Okay, yang pentingnya jika you memang orang kata nak tambah lah sijil kan, nak orang kata nak diiktiraf lah, you want to get certified. Okay, bolehlah mendapatkan sijil daripada kami, sebab sijil daripada kami ni mempunyai pengiktirafan daripada CIDB Malaysia dan juga daripada Pembangunan Sumber Manusia Berhad. So terima kasih kerana menonton video tutorial ni. Saya Izzuddin Osman. Assalamualaikum.